Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Assalamualaikum guys. Guys. Untuk raya ni Acap ada keluarkan limited edition box. Dekat dalam tu ada dua exclusive design by Ashraf channel sampul raya 2022 guys. Kita ada klasik, kita ada yang modern. So guys, semua tu dalam satu box. Korang kena dapatkan sekarang sebab kita orang just buka untuk limited time only. Korang kena klik link dekat description bawah dan juga dekat pin komen untuk dapatkan segera. Stok tinggal berapa Berapa tinggal? 50 tinggal, tak silap. 50 je. Korang yang dah beli tu jangan risau. Korang berpeluang dapat duit raya pada Acap tau. RM300. Korang tunggu je sampai dekat sampul korang nanti, okey? So korang dah kena dapatkan sekarang. Tau. Sekarang kita nak cerita lagi tentang Tengmonida ni guys. Acap dah cakap dah last month. This is the last video. But the people .dm me, .whatsapp me, they say they want to know about Tengmonida until the end. What choice that I have? Ni yang terakhir ke? Scriptwriter ada lagi ke? Tak tahu lagi. Mungkin yang terakhir lah sebab ini dah dapat punishment tau. Dia orang dah mula keluarkan kenyataan-kenyataan tentang hasil bedah siasat yang kedua. Kita nak highlightkan dan juga hukuman-hukuman kepada semua suspek yang terlibat dalam kes ni guys. So korang kena dengar slowly but surely. Kita start dengan hasil bedah siasat yang kedua. Okay guys, macam kita tahu, hasil bedah siasat yang pertama mendapat tentangan yang sangat hebat di kalangan media, menteri dan juga sekitar rakyat-rakyat yang mahukan keadilan kepada Tengmo ni guys. Sebab apa? Masa bedah siasat yang pertama ni, mereka mengikut standard yang sepatutnya. The basic SOP untuk kita jalankan bedah siasat terhadap mana-mana mayat. So lepas didesak apa semua, diorang pun startlah bedah siasat untuk kali yang kedua. Untuk kali kedua ni, bedah siasat ni diorang memfokuskan kepada 11 perkara dan menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Mak Tengmo. Itu yang diorang fokuskan. Mak Tengmo ni tanya itu, tanya ini, tanya itu, tanya ini. Adalah 11 soalan kat situ. And forensik hanya memfokuskan kepada 11 soalan yang berbangkit. So hasil pembedahan kali kedua ni, mereka menemui 22 kesan luka pada kaki Tengmo guys. Dan perkara ini telah pun ditujukan secara bertulis kepada Panida, which is ibu kepada Tengmo. Pada yang kali kedua ni, mereka tidak menemui sebarang kesan patah pada gigi seperti mana yang diwar-warkan di media Thailand. Tulang dia pun tak ada yang retak ataupun dekat mana muka dia, dekat muka dan juga kepala dia tak ada apa-apa luka seperti yang dikatakan sebelum ini. Berita Thailand juga ada melaporkan Kementerian Kehakiman telah mendapat persetujuan daripada Peguam Panida sendiri untuk mendedahkan beberapa hasil autopsi ataupun bedah siasat mayat lah kepada media. Hasil bedah siasat yang telah dihantar kepada Panida pula, polis boleh menggunakan kuasa di bawah undang-undang untuk meminta laporan tersebut. Sekarang kita highlight teruslah apa hasil yang diorang temui melalui bedah siasat yang kedua ni. Kita tak payah cerita panjang mak dia macam tadi kan. Ini kita bagi point by point. Okey, yang pertama macam Aisyah cakap tadi, tak ada kesan luka di kepala. Nombor dua, tiada kesan luka ditemui di muka. Yang ketiga, tiada luka di leher yang mungkin menunjukkan kesan jerutan ataupun cekikan. Semacam diwar-warkan kepada kita sebelum-sebelum ni kan. Dia ni diketuk kepala oleh botol wine, dia ni pernah dijerut apa semua. Tak ada guys. Dekat forensik yang kali kedua ni tak ada. Yang keempat, luka melecur di dada diperiksa. Yang ini pelik guys sebab diorang muskil datang daripada mana melecur di dada Tengmo tersebut. Yang kelima guys, diorang menyiasat semula 22 luka yang ada pada kedua-dua belah kaki Tengmo. Dan diorang juga menjumpai luka-luka di sendi-sendi bahagian badan Tengmo. Nombor 6, tiada luka ditemui pada bahagian belakang tubuh si mati.
Dan yang ketujuh, laporan pemeriksaan pada trakea dan bahagian kemaluan juga telah dibuat. Tapi yang ni, dia ada macam isu yang belum settle lagi guys. Sebab ada kesan retakan pada bahagian kemaluan Teng Mo tau. Bukan dekat situ lah, I mean kat kangkang dia ke apa kan. Aku pun tak sure sangat. Tapi dia orang belum officially cakap lagi dekat bahagian mana yang exactly dia macam tu. Okay, kuku jari dia sekali lagi guys dipotong untuk melakukan pemeriksaan semula terhadap DNA kaki beliau. Lepas semua hasil daripada bedah siasat kedua ni diwar-warkan, peguam, ada satu peguam ni nama dia Deka, telah hadir ke satu sidang media dan dia berkata dia nak berunding dengan pihak polis untuk mengendali kes mengenai penemuan bedah siasat ni. Sama ada dia berguna kepada kes ataupun tidak, dia nak juga mengatakan bahawa keputusan bedah siasat kedua ni tiada perbezaan ketara berbanding hasil dengan yang pertama. Kecuali 22 luka kecil yang ditemui lah. So guys, apa yang diorang bedah pada first dulu kan, tak ada banyak masalah pun sebenarnya. Tapi apa yang masalah dekat sini adalah ada pihak-pihak tertentu telah pun menutup ataupun menyembunyi beberapa laporan dan membuatkan kita semua dapat tahu laporan yang sekerat-sekerat. Macam-macam ni lah, luka, kemaluan, kepala tak ada cedera, benda-benda ni tak ditulis masa laporan yang pertama guys. Tapi bila disiasat secara terperinci, hasil dia memang lebih kurang sama menurut peguam tadi itulah. Okay guys, kita cerita pasal Dr. Pontip ni. Dr. Pontip ni kita tahu dia antara doktor yang paling lantang sekali bersuara untuk membuat kali kedua bedah siasat terhadap badan Teng Mo ni. Okay, Dr. Pontip ni ada mengatakan kesan lebam di bahagian kepala sebelah kiri Teng Mo, dia identical dengan apa yang berlaku dalam CCTV. Ada kan satu footage, korang pernah tengok kan, yang ada satu orang macam apa, sosok manusia tengah pergi hentam seorang and dia macam tertunduk. Itu guys, dia memang orang kata apa, boleh sinkronisekan apa yang jadi dekat dalam CCTV tu dan kecederaan dia. Tapi kat sini ada satu penentangan lah terhadap apa yang dikatakan oleh Dr. Pontip. Panida, mak dia sendiri, dia mengeluarkan laporan forensik kepada pihak umum, terutama berkaitan dengan laporan makmal di bahagian sulit Teng Mo. Aku pun tak faham sebenarnya mak dia ni. Mak dia ni macam orang kata jangan keluarkan, relax dulu kan, kita nak siasat lagi. Tiba-tiba lah out of nowhere mak dia pergi keluarkan laporan forensik untuk menentang apa yang diberitahu oleh Dr. Pontip ni. Aku pun tak faham lah apa yang dia tak minat sangat, apa yang dia bengkak sangat dengan Dr. Pontip ni sampai dia keluarkan result makmal guys terhadap apa yang jadi di bahagian sulit Teng Mo, yang sepatutnya tak dikeluarkan pada awalnya. Okay guys, dekat dalam kes ni dia ada 3 peguam tau yang in charge. Kita nak cerita sikit lah pasal Mak Teng Mo ni kan. Okay, dia ada 3 peguam yang in charge. Baru-baru ni ada satu sumber yang mengatakan salah satu peguam ni telah pun disuruh untuk berehat daripada melakukan siasatan terus terhadap kes Teng Mo ni. Dan datangnya arahan tu daripada sepucuk surat yang ditulis daripada si Panida ni, which is ibu Teng Mo ni lah. Menurut dia, dia kata dia dan abang Teng Mo ni nak tarik diri daripada terus disiasat dekat dalam kes ni. Dan dia juga telah bersetuju untuk menggantikan peguam ni dengan peguam yang lain guys. Peguam ni bengkak lah juga kan, bengang lah. Dia dah siasat kes ni jauh-jauh, top-top kau cakap kau nak tarik diri bagai nak gantikan dengan peguam lain. Kalau aku pun aku heartbreaker lah kan, heartbreaker pula. Tapi ada sumber juga bagi tahu, dia bagi tahu dengan peguam ni, mak dia kata kau tak layak keluar apa-apa statement ataupun terus siasat kes ni. Itu yang buat peguam tu tengah hangin sekarang. Dan dia memang berusaha keras untuk selesaikan kes ni guys. Tapi benda tu belum dapat yang secara kompleks dan detail lagi lah. Itu kira aku tak tahu lah, itu gosip bawang ke apa kan. Tapi itu benda-benda yang tepi lah. Dalam cerita ni kita tahu dekat dalam bot tu ada 6 orang, termasuk si Teng Mo ni. So tinggallah 5 suspek yang dikaitkan dalam kes ni guys. Okay, diorang ni dah dapat dah hukuman-hukuman daripada mahkamah Thailand sana. So jom kita cerita dengan korang 5 suspek dan hukuman-hukuman yang bakal mereka jalani selepas ini. Yang pertama, Tanupat ataupun nama yang diberi kat dalam cerita ni adalah Por, yang merupakan pemilik bot. Dia ni dipenjara
17 tahun kerana memberi keterangan palsu, membuang bahan bukti, memandu bot tanpa lesen, memandu bot tanpa ada insurans. So nak senang cerita, dia ni yang paling berat sekali lah. Yang kedua, Pai Bun ataupun Robert, pemandu bot itu. Penjara juga 15 tahun sebab dia mengaku bahawa dia yang mengakibatkan bot tu tersentak dan mengakibatkan Teng Mo jatuh ke dalam sungai. Dia kata dia memang kurang pengalaman dalam mengendali bot dan dia kata memang dia yang menyebabkan bot tu hilang kawalan. Dan macam mana dia kata, dia ada mengatakan bahawa Teng Mo tu memang tengah berpaut dekat kaki Sen, dekat belakang bot tu kan, tengah kencing apa semua, dan dia punya tersentak tu membuatkan Teng Mo jatuh lah. Tapi semasa lakonan semula polis mengenai kejadian bot tu, di mana dia kata bot dia laju apa semua tu kan, dengan model yang sama kawan-kawan dia, Robert ni gagal menghadirkan diri dengan alasan pada ketika hari tersebut dia mengalami tekanan darah tinggi. Ini aku pun tak faham kan, time ni lah nak tekanan darah tinggi bagai. So senang cerita, dia ni di-charge sebagai seorang yang melakukan kemalangan sehingga menyebabkan kematian. And one more thing guys, yang best tentang fakta pemilik dan juga pemandu bot ni, kedua-dua mereka ni sama-sama menghapuskan barang-barang bukti termasuk kain putih yang dipakai Teng Mo pada malam tersebut guys. Pada mulanya mereka berdua ni menafikan penggunaan minuman keras di atas bot semasa kejadian, tapi tak lama lepas tu polis menjumpai botol minuman keras yang juga dicampakkan ke dalam sungai. And lagi pedihnya, diorang ni juga ada rakaman CCTV yang diorang ni duk minum air tengah tonggang baiknya ketika bot itu berhenti untuk isi minyak. Yang ketiga guys, Wisapat ataupun Sen, rakan kepada Teng Mo. Dia ni dipenjarakan selama 10 tahun. 24 Februari lepas, Sen ada memaklumkan kepada media bahawa Teng Mo ke belakang bot bersendirian sebelum terjatuh ke dalam sungai Chao Phraya tu. Dia ni merupakan suspek utama, which is suspek utama yang ketiga lah selepas spor dengan Robert, kerana dia merupakan individu yang terakhir bersama Teng Mo ketika dia jatuh ke dalam sungai guys. Dia didakwa atas pertuduhan kecuaian yang menyebabkan kematian. And another thing sama dia ni memberikan keterangan palsu, dan waran tangkap telah pun dikeluarkan ke atas Sen dan dia telah pun disoal siasat. Sen juga dah mengaku dia tak bersalah dan menafikan segala pertuduhan dan menyerahkan aset bernilai 200,000 baht bersamaan dengan RM25,000 sebagai wang jaminan. Okay. Dekat sini juga pengguam Sen ni ada bagi tahu yang diorang hanya menerima satu saja pertuduhan, which is kecuaian yang menyebabkan kematian. Dan polis juga melarang Sen untuk meninggalkan Thailand dan dia diarahkan melaporkan diri setiap 12 hari di balai polis berdekatan dengan kejiranan dia guys. Yang keempat, Nitas ataupun Job. Ini juga rakan kepada Teng Mo. Dia ni dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun kerana dia merupakan satu-satunya suspek yang memberi keterangan yang sangat-sangat mencanggah mengenai bot yang dikendalikan pada malam tersebut. Dan satu lagi, dia ni juga bersubahat dalam membuang bahan-bahan bukti tentang Teng Mo guys. Yang last sekali, which is It Sarin, ataupun dia punya PA ni kita panggil dia sebagai Ketik. Ketik ni dihukum penjara selama 5 tahun akibat memberi butiran ataupun keterangan palsu lah, senang cerita. Ketik ni merupakan salah satu yang dibebaskan tanpa ada label suspek. Sebab dia ni merupakan saksi utama, bukan suspek guys. So itulah dia guys, hukuman-hukuman yang bakal mereka lalui andai mereka ni disabit salah tentang kes ini guys. Tapi masih lagi sebenarnya kes ni diklasifikasikan sebagai kes kemalangan guys. Timbalan Ketua Wilayah Polis Wilayah 1 berkata, Ketua Polis Negara akan bertemu dengan pegawai penyiasat polis serta pegawai-pegawai forensik dan lain-lain untuk satu taklimat mengenai perkembangan kes ni guys. Mungkin itu akan jadi pertemuan terakhir mereka dan Ketua Polis Negara akan memberi garis panduan untuk mereka menyelesaikan masalah dan semua keraguan tentang kes ni guys.
Penyiasat yang diambil keterangan adalah sebanyak 71 orang dan sumber polis berkata penyiasat akan membuat kesimpulan bahawa Por dan Robert telah bertindak melulu sehingga menyebabkan kematian. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Senat telah mendesak pihak polis untuk menjadikan kelima-lima individu tersebut menjalani ujian poligraf selain dari disoal siasat, guys. So itulah dia. Memang sekarang diorang tengah push kau-kau macam Acap cakap, diorang memang tak bagi muka lah terhadap kelima-lima suspek yang diorang tahan ni. So Acap rasa kes ni memang dah seriously dah sampai hujung. Polis pun dah jumpa bahawa kelima-lima mereka ni memang putar alam, putar belit, putau segala putau. Memang benda ni take time, guys. So korang jangan menyampah lah kalau banyak sangat kes-kes macam ni ataupun update-update tentang Temor ni dekat mana-mana channel YouTube ataupun TikTok. Okay, so sampai sini saja video Acap untuk kali ni. I see you when I see you, guys. Assalamualaikum. Jaga diri korang. Bye. Bye-bye.